Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesihatan dan kelapangan masa. Sekali lagi kita dapat bertemu di ruang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Alhamdulillah, cepat sekali bulan Ramadan berlalu. Kita dah pun berpuasa lebih daripada 3 minggu dan berbaki beberapa hari sahaja sebelum kita bertemu dengan bulan Syawal dan bulan Ramadan bakal meninggalkan kita. Antara kita, Alhamdulillah, masih ramai lagi yang dapat menumpukan perhatian mereka pada bulan Ramadan dengan memperbanyakkan amalan mereka, manakala ada juga sebahagian dari kita dah menumpukan fokus, kita mengalihkan fokus kita pada bulan Syawal pula. Dah sibuk melakukan persiapan untuk hari raya, membuat kuih, membersihkan rumah dan sebagainya. Tapi diharapkan dalam kita sibuk membuat persiapan untuk hari raya nanti, kita tak pula abaikan amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Mungkin kita boleh jadikan peringatan untuk diri kita satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, yang bermaksud sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan pengakhirannya. Setiap amal itu dinilai mengikut penghujungnya. Kita akhirkan amalan kita macam mana. Setiap amal ibadah yang kita lakukan sekarang, kita ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita akhirkan bulan Ramadan ini macam mana. Kita pada penghujung bulan Ramadan ini, bagaimanakah amal ibadah kita? Adakah kita dapat kekalkan ataupun dah pun merosot? Jadi penghujung bulan Ramadan ini adalah masa yang amat penting untuk kita terus mengekalkan dan kita terus melakukan amal ibadah kita. Kalau kemarin pada awal bulan Ramadan ada di antara kita yang rasa tak semangat dengan masjid-masjid tutup, kita pun terpaksa melakukan amal ibadah kita, sesuaikan diri kita untuk melakukan semua ini di rumah. Tapi pada masa ini, pada penghujung bulan Ramadan ini, tak mengapa kalau pada awal bulan Ramadan kemarin kita tak rasa semangat, tapi yang penting pada penghujung bulan Ramadan ini kita cuba untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. Begitu juga sebaliknya, pada mereka yang dapat memperbanyakkan amal ibadah mereka kemarin pada awal bulan Ramadan lagi, diharapkan pada penghujung bulan Ramadan ini dapat juga terus mengekalkan semangatnya untuk terus melakukan amal ibadah. Jangan pada awal bulan Ramadan lain kita Alhamdulillah dapat solat tarawih 20 rakaat, dah dapat menghatamkan Al-Quran dan sebagainya, tapi pada penghujung bulan Ramadan ini kita mula untuk mengabaikan amal ibadah kita. Itu yang kita cuba untuk elakkan. Sebab sebagaimana yang kita perhatikan dalam hadis tadi, Nabi Muhammad SAW sebut amalan itu dinilai mengikut penghujung ataupun pengakhirannya. Jadi kita cuba untuk terus memperbanyakkan amal ibadah kita pada penghujung bulan Ramadan ini, insya-Allah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah lagi amalan yang boleh kita lakukan pada penghujung bulan Ramadan ini? Dari awal bulan Ramadan kemarin kita dah lakukan solat tarawih, kita dah banyak membaca Al-Quran, dah melakukan qiyamul lail dan sebagainya. Maka pada penghujung bulan Ramadan ini, apa lagi yang kita boleh lakukan? Jawapannya, apa yang kita boleh lakukan pada penghujung bulan Ramadan ini adalah untuk kita teruskan amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Kalaupun dari awal bulan Ramadan kemarin kita dah banyak membaca Al-Quran, mungkin ada yang dah khatam sekalipun, tak bermakna kita dah khatam terus kita boleh ketepikan Al-Quran. Kita sepatutnya terus membaca Al-Quran supaya kita dapat ganjaran yang berlipat kali ganda yang dijanjikan pada bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan solat tarawih. Kalau dari awal bulan Ramadan kemarin kita dapat solat tarawih penuh pada setiap hari, jangan pula pada penghujung bulan Ramadan ini mula rongak, kita mula tinggalkan, ataupun kemarin kita dapat melakukan solat tarawih bersama ahli keluarga kita, tapi pada penghujung bulan Ramadan ini mungkin makin berkurangan jemaahnya, daripada 4 orang menjadi 3 orang, kemudian menjadi 2 orang, dan akhirnya imam solat secara bersendiri. Tidak. Kalau boleh kita elakkan
terjadi seperti ini. Kita cuba bahagikan masa hanya setengah jam, insya-Allah mencukupi supaya kita dapat melakukan solat tarawih, solat yang khas kita lakukan hanya pada bulan Ramadan, insya-Allah untuk kita lakukan bersama ahli keluarga kita. Begitu juga dengan melakukan qiyamul lail, dengan melakukan solat tahajud dan sebagainya, amalan-amalan yang mana ramai di antara kita yang tak terbiasa melakukan amalan-amalan ini di luar bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan inilah di masa di mana kita masih lagi bersemangat dan kita masih lagi dapat merasakan keberkatan bulan Ramadan ini, kita ambil peluang ini untuk kita cuba untuk terus melakukan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan ini. Jangan kita tinggalkan. Kita bahagikan sedikit masa, ketepikan sedikit masa sahaja sebelum kita bersahur, mungkin 15 minit insya-Allah mencukupi untuk kita melakukan 2 rakaat solat tahajud dan kita melakukan solat-solat sunat yang lain insya-Allah. Ini yang kita harapkan, kita dapat melatihkan diri kita, kita dapat biasakan diri kita untuk kita lakukan pada bulan Ramadan dengan harapan insya-Allah dapat berterusan apabila bulan Ramadan berlalu. Dan inilah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini baginda akan bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari lain. Jadi kita ambil peluang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sepatutnya kita mengambil contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadi bersungguh-sungguh dan paling semangat pada 10 hari ini. Dalam tempoh setahun tak banyak, 10 hari sahaja untuk kita menumpukan perhatian kita untuk terus melakukan amal ibadah pada penghujung bulan Ramadan ini. Maka selain daripada kewajipan yang kita jaga, insya-Allah solat 5 waktu kita tak tinggal, kita lakukan pada awal waktunya dengan kita semua ada di rumah, insya-Allah diharapkan bahawasanya kita dapat mula melakukan berjemaah bersama ahli keluarga kita. Begitu juga dengan kewajipan kita menunaikan zakat dan sebagainya. Jangan lupa kalau sekiranya pada penghujung bulan Ramadan ini kita masih lagi belum tunaikan zakat, maka lakukanlah kewajipan kita sebelum kita menumpukan perhatian kepada perkara-perkara lain. Dan juga amalan-amalan sunnah, kita melakukan solat tarawih selepas solat isyak, kita melakukan qiyamul lail, solat tahajud, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan kita juga mengisi masa kita dengan melakukan zikir memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga antara amalan yang utama yang kita sepatutnya perbanyakkan pada penghujung bulan Ramadan ini adalah untuk kita berdoa. Ada doa yang khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, disebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, dan saya yakin kita dah terbiasa dengar pada bulan Ramadan, mungkin ramai di antara kita dah hafal pun, iaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang biasa kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, iaitu yang bermaksud ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf dan engkau sukakan kemaafan, maka maafkanlah dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadi inilah doa yang kita boleh terus amalkan, terutama sekali pada penghujung bulan Ramadan ini. Tidak kira kita melakukan apa sahaja, tak semestinya kita baca doa ini hanya selepas solat tarawih, tidak. Kita boleh mengamalkan sepanjang hari. Pada siang hari kita melakukan kerja rumah dan sebagainya, selagi mana kita teringat dan kita ada masa yang lapang, maka terus isikan masa kita dengan kita membaca doa ini, dengan kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan ini ada orang yang rugi, iaitu orang yang mana bulan Ramadan datang dan kemudian berlalu sedangkan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini yang tidak mendapat pengampunan pada bulan Ramadan, Nabi sifatkan mereka sebagai orang-orang yang tercela ataupun orang-orang yang rugi. Jadi na'udzubillahi min zalik, kita harapkan pada bulan Ramadan inilah kita harapkan supaya dosa-dosa kita diampunkan. Kalau dosa-dosa kita tidak diampunkan pada bulan Ramadan, bilakah lagi yang kita tunggu supaya dapat diampunkan dosa-dosa kita. Jadi teruslah mengamalkan doa ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu lagi doa yang kita boleh amalkan pada bulan Ramadan ini adalah doa meminta ketetapan hati. Sebab kita tahu pada bulan Ramadan biasanya kita rasa semangat kita tinggi dan keimanan kita kuat. Kita rasa masih lagi segar dan semangat untuk melakukan amal kebaikan. Tapi apabila bulan Ramadan berlalu, kebiasaannya kita akan rasa semangat kita merosot dan semakin pudar. Jadi kita meminta ketetapan hati supaya kita dapat terus melakukan amal ibadah walaupun bulan Ramadan akan berlalu. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, iaitu doa Ya Muqallibal Qulub Thabbit qalbi ala dinik, ataupun yang biasa kita dengar di masjid-masjid dan sebagainya, Ya Muqallibal qulubi wal absar Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Iaitu maksudnya yang lebih kurang sama, Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati-hati kami, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Jadi kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat tetapkan keimanan dan semangat kita untuk melakukan amal kebaikan. Kita percaya bahawasanya Allah berkuasa atas hati-hati kita, maka kita meminta dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kalaupun kita tak dapat lakukan semuanya apabila bulan Ramadan berlalu, sekurang-kurangnya kita dapat teruskan sedikit untuk menambah amal kebaikan kita. Begitu juga sebaliknya dengan kesilapan dan kelemahan diri kita. Kalaupun selepas bulan Ramadan nanti kita tak dapat tinggalkan semua kesalahan, dengan fitrah kita sebagai manusia sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan, kalaupun kita tak dapat tinggalkan semuanya, sekurang-kurangnya kita dapat memperbaiki sedikit tabiat buruk kita dengan kita melatih diri kita pada bulan Ramadan. Jadi oleh itu kita meminta ketetapan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya insya-Allah kita mengharap kita dapat menjadi seorang insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya itulah yang kita minta, yang kita harapkan adalah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi satu peringatan yang ringkas buat diri kita semua supaya kita dapat kekalkan semangat kita pada penghujung bulan Ramadan ini untuk terus melakukan amal ibadah. InsyaAllah kita mengharapkan bahawasanya amal ibadah kita dapat dinilai dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Moga Allah terima amal ibadah kita semua, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita ketetapan hati dan kekuatan iman insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.